Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali pada petang ini. Saya membuat penyampaian ini pada pukul 6.13 minit petang. Okey. Waktu Kota Damansara, waktu Malaysia lah ya. Okey. Hari ni berapa hari bulan dah? Sudah 12 hari bulan Syaban tahun 1441 Hijriah. Okey. Tak sampai berapa hari lagi? Lebih kurang 20 hari ya. Okey. Kita akan menyambut, tak sampai 20 hari lah kita akan menyambut Ramadan. Sementara kita berada di rumah ni, ini kita jadikan sebagai medium sembang-sembang kita. Sudah kita tak boleh berjumpa kan, tak mengapa. Follow the instruction, stay at home. Namun begitu, apa yang kita kena teruskan, kita teruskan. Maknanya siapa yang biasa berusrah, boleh aja berusrah online kan, pakai Zoom ke, boleh, benda tu boleh diusahakan. Jadi inilah kita cari sehelah daya, kita cuba yang terbaik untuk kita terus menerus berhubungan sesama kita. Di samping kita hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita juga menjaga hubungan wahablum minan nas, berkasih sayang sesama manusia. Okey, untuk kali ini saya suka mengajak saudara dan saudari untuk menengok buku yang biasa kita jadikan rujukan. Apa nama buku ini? Pendidikan anak-anak di dalam Islam, atau dalam bahasa Arabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Yang dikarang oleh seorang ilmuwan tersohor, Syekh Abdullah Nasir Ulwan, rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu dari buah tangan beliau. Mengapa kita pilih kitab ni? Kerana kita tahulah kita sekarang ni kena stay at home. Jadi oleh kerana itu kita kena spend our time dengan isteri dan anak-anak kita. Macam saya ada 5 orang anak, isteri ada 1 je lah. Saya tak tahulah tuan-tuan ada berapa cawangan. Jadi untuk saya ni buat masa ni belum ada cawangan. Ke situ pula perginya. Tapi ada 5 orang anak. Dan itu menjadi tanggungjawab. Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab ke atas orang yang di bawah pimpinanmu. Jadi as a father, selaku bapa-bapa misali, jadi besarlah tanggungjawab kita ni nampaknya. Jadi dalam buku ni mau kita tengok fasal 4. Apa dia tulis di sini dalam terjemahan ni? Sebab-sebab penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. Okey, di bawah tajuk besar ni pada muka surat 140. Pay attention everyone. At page 140 ada ditulis itu masa lapang yang mempengaruhi anak-anak dan anak belasan tahun. Kenapa tulis begitu? Sebab inilah peluang kita. Remember pada penyampaian saya yang pertama tempoh hari, saya ada menyampaikan 5 peluang, 5 kesempatan sebelum datangnya 5 ketentuan. Jadi dalam hadis tu Nabi sebut 5. Salah satu daripada 5 kesempatan ketentuan tu adalah masa lapang. Anak ini Allah bagi. Kalau selama ni kita tertunggu-tunggu bila aku ada masa lapang nak bersama dengan anak bini ni. Nah, Allah bagi pada kita. Jadi grab the opportunity. Baik.
Jadi kita tengok sini kata tuan kitab ni pada muka surat 140. Dia kata masa lapang yang mempengaruhi anak-anak dan anak belasan tahun. Kan? Jadi beliau mulakan di antara gejala-gejala yang biasanya membawa kepada penyelewengan ialah anak-anak ni dia tidak mendapat faedah dari masa lapang. Jadi anak-anak tu gemar bermain, bersosial. Sekarang ni dah social distance, kan, penjarakan sosial. Jadi tak dapatlah anak-anak kita ni nak bersama dengan kawan-kawan mereka seperti biasa. Jadi kitalah yang kena mainkan peranan untuk mengisi masa lapang mereka. Okay, bear in mind Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Allah menciptakan untuk kita masa. Kita ada 24 hours, 24 jam sehari. Dan Allah bertanggungjawabkan for every single minute yang Allah bagi itu, kita dipertanggungjawabkan. Apa kita isi? Macam mana kita memastikan anak-anak kita mengisi masa 24 jam yang ada itu tadi? Jadi, seterusnya kata tuan kitab ni, saya cuba meringkaskan seboleh yang mungkin. Dia kata membiasakan mereka mengerjakan ibadah, pelbagai ibadah, dia kata, terutamanya solat, yang tidak memadai dengan solat fardu. Solat fardu tu dah tentulah, kan, kita lah bapa misali ni, kita lah imamnya, kan. Kita lah jadi imam. Kalau selama ni kita rasa kita tidak berpeluang nak jadi imam di solat di masjid, Allah bagi 5 kali sehari semalam, kita lah dengan suara kita yang lemak merdu tu, kita jadi imam pada keluarga kita. Jadi selain dari kita memastikan bacaan mereka dalam solat fardu, begitu juga syarat rukunnya, inilah timenya kita cek wuduk mereka itu sempurna atau sebaliknya. Samping itu juga kita galakkan mereka dengan solat-solat sunat. Bangunkan mereka seawal sebelum fajar, dengan solat tahajud. Kemudian disusuli dengan solat duha. Begitu juga solat-solat sunat rawatib. Masya Allah. Jadi kata tuan kitab ni, Syekh Abdullah Nasir Ulwan, rahimahullahu ta'ala, salat itu merupakan suatu riadah. Dah riadah pula kata dia. Macam mana gayanya tu? Maksud beliau, gerak badan yang mesti dilakukan, di mana setiap Muslim menggerakkan semua anggota tubuh badannya dan tulang belulangnya. Remember? Satu hadis yang khusus yang Nabi sebut. Ada berapa sendi yang Allah jadikan untuk setiap insan tu? Nabi kata ada 63 mifsal. Berapa tu? 63 mifsal. 360 sendi yang ada pada tubuh badan. Dan Nabi kata, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi itu wajib keluarkan sadaqah daripada setiap sendi itu. Dan inilah caranya kita mengeluarkan sedekah pada setiap sendi yang Allah jadikan tadi, dengan menggerakkannya untuk ibadah, untuk solat. Baik, solat merupakan suatu kebersihan yang dimestikan, kerana sebelum solat dimestikan berwuduk, dan pada wuduk itu membersihkan segala anggota yang zahir, rambut, mulut, hidung, gigi. Ini selain daripada ghuslul janabah, mandi yang wajib, begitu juga mandi yang sunnah, dan begitu juga kebersihan badan, pakaian dan tempat yang menjadi syarat untuk solat tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dia kata solat merupakan kebiasaan
di mana kalau kita perhatikan dalam waktu biasa, mudah-mudahan Allah percepatkan pada kita, kita begitu rindu untuk menyahut panggilan para muazzin, hayya 'alas salah. Jadi pada waktu biasa kita berjalan ke masjid 5 kali sehari semalam, siang dan malam. Mana pergerakan berjalan tadi yang Nabi kata wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Pada setiap langkah yang dia gunakan tadi, ini we train our children, we convey the message to them to make sure they understand bahawa setiap langkah Nabi kata di mana kita gunakan untuk menuju ke tempat solat itu ada ganjaran sedekah padanya. Baik. Jadi kalau begitu saya suka baca untuk dah berapa minit dah ni kan? Okey. Saya baca untuk saudara dan saudari satu hadis yang tuan kitab ni titipkan dalam penjelasannya ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10, wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anak kamu mendirikan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk salat pada usia 10 tahun dan pisahkan antara mereka pada tempat tidur mereka. Okey? Kita teruskan lagi, muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baca satu hadis lagi, hadis yang kedua lah dalam penyampaian ini. Kullu syai'in, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim. Okey, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in laysa min dzikrillahi fahuwa lahwun aw sahwun illa 4 khisal mashyur rajuli bainal gharadaini wa ta'dibuhu farasah wa mula'abatuhu ahlah wa ta'allumuhu sibaha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Segala sesuatu yang tak berkaitan dengan mengingati Allah tu semuanya sia-sia. La haula wala quwata illa billah. Janganlah sampai kita anak-anak kita, ahli keluarga kita, saudara-saudari kita, rakan handai, jiran, tetangga kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Kerana masa ni sangat berharga. Jadi semua Nabi kata semua benda yang tak berkaitan dengan mengingati Allah ni semuanya akan jadi sia-sia. Okey? Melainkan ada 4 perkara yang tidak sia-sia. Berlatih memanah. Jadi kalau ada peluang nanti, insya-Allah sekarang tak bolehlah keluar kan. Kita latih anak-anak kita dengan memanah. Kemudian seorang yang melatih kudanya untuk tujuan peperangan, pertahanan, dan bergurau dengan isterinya dan belajar berenang. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira pada kali ini saya berhenti pada hadis yang kedua tadi. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita manfaatkan kan. Walaupun kita dapat bertemu dalam waktu yang singkat begini, jadi mudah-mudahanlah ada keberkatan pada apa yang kita niatkan kerana Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana udah nak Ramadan ni, udah dekat benar kan, macam biasalah sebelum saya mengakhiri, saya ni suka menitipkan pantun. Orang Perak kan fanatik pula kan. Sebelum itu saya suka mengingatkan diri saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah bersumpah dengan masa menerusi suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan disusuli dengan mereka yang berpesan-pesan, nasihat menasihati dengan perkara kebenaran dan kesabaran. Untuk itu saya akhiri dengan serangkap pantun. Indah sungguh warna pelangi, kan? Cantiknya pemandangan selepas hujan. Ramadan menjelma tak lama lagi. Sama-samalah kita buat persiapan. Jadi kalau begitu, sehingga ketemu pada pertemuan seterusnya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.